Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak share sikit tentang estrogen dominant. Pernah dengar tak? Estrogen dominant. Estrogen ni adalah hormon yang terdapat pada badan manusia, iaitu hormon kita panggil juga sebagai hormon perempuan, hormon wanita. So, keadaan estrogen dominant ni kita panggil sebagai estrogen dominant. Maksudnya dominant kita faham kan? Maksudnya estrogen lebih secara relatif berbanding dengan progesteron. So dalam tubuh manusia ni kita ada hormon estrogen dan kita ada hormon progesteron juga. So dia dikatakan dominan bila secara relatif hormon estrogen berlebihan secara relatif. So bila hormon estrogen berlebihan, dah tentu dia akan bagi efek yang agak tidak seimbang lah, agak tidak baik lah pada badan kita. Okay, so hormon estrogen ni memang tinggi pada badan wanita, pada badan wanita. So bila hormon estrogen lebih dominan berbanding dengan hormon progesteron, so kesan dia adalah kita dapat, terima kasih yang bagi like, kesan bila hormon estrogen ni bertambah, terima kasih yang join. Saya cerita tentang estrogen dominan. Maksudnya hormon estrogen kita lebih secara relatif berbanding dengan progesteron. So bila hormon estrogen ni lebih dominan, lebih banyak, kita akan dapat kesan di mana first pada wanita, saya cerita pada wanita dulu, kita akan bertambah berat badan. Especially berat kita akan naik dekat kawasan peha dan juga pinggang. Sebab tu kalau orang yang hormon estrogen terlampau berlebihan berbanding dengan progesteron, badan akan jadi gemuk, badan akan jadi besar di kawasan pinggang dan juga kawasan peha kan. Sebab tu kita selalu dengar orang akan komplain badan gemuk, especially kawasan pinggang kan. Yang kedua, apa kesan dia? Terima kasih yang bagi like. Hai, Assalamualaikum Mima. Saya cerita tentang estrogen dominant. So yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Liana. So hari ni saya cerita tentang estrogen dominant. So yang kedua kesan estrogen dominant ni ialah period. Dia akan ganggu pada kita punya head ataupun period kita, menses kita. So kita akan head kita akan jadi tak teratur. Biasanya orang akan komplain head tak teratur. So head tak teratur, lepas tu jadi kadang-kadang kan masa kitaran head kita tu kita dapat spotting. Darah tu datang sikit-sikit pun ada. Maksudnya bila dah datang sikit-sikit tu kita dah mulalah confused kan. Macam mana nak kira head kita. Lepas tu ada orang dia dapat heavy bleeding yang banyak. Bleeding period dia jadi banyak. Dan juga kalau orang yang ada premenstrual syndrome ataupun sebelum nak period tu, dia jadi perasaan dia jadi lain, jadi cepat marah ke, jadi moody ke kan. Premenstrual syndrome bila estrogen dominant, bila estrogen secara relatif lebih banyak daripada progesteron, simptom premenstrual syndrome pun akan jadi lebih. Dia jadi murung, jadi cepat marah, jadi cepat merajuk. Tu simptom-simptom premenstrual syndrome lah.
Dan kesan yang ketiga, first tadi saya cakap gemuk kan, dia akan naik berat badan. Kedua, period tak teratur, dia akan ganggu pada period kita, sama ada tak teratur ke, jadi banyak ke. Lepas tu yang ketiga, kita akan dapat, ada orang kan dia dapat macam efek macam kembung. Dia rasa perut dia kembung, bloating kan. Dan ada juga yang dapat macam tangan kaki jadi sejuk, dia jadi sejuk. Lepas tu tidur, especially tidur, kalau kita punya estrogen tu lebih banyak berbanding dengan progesteron secara relatif, tidur kita akan terganggu. Memang kita kadang tu kita penat, kita tidur kan, kita letak aja badan kita, kita tertidur, kita terlelap. Tapi selepas sejam atau 2, kita akan start terjaga. Kita tak dapat deep sleep. Progesteron penting. Kalau estrogen banyak sangat pun, dia akan buat kita tidur kita tak dapat deep sleep. Ada tak siapa-siapa yang rasa macam tu? Okay. So, bila kita rasa tidur kita terganggu, kita rasa tidur kita, kalau tak deep sleep ni kan, kita macam, kita tidur tapi fikiran kita melayang-layang. Kita tidur tapi kita terfikir macam-macam. Especially orang yang duk risau, kerja tu tak siap ke apa ke, dia akan melayang-layang, dia tak dapat deep sleep. Okay. So, saya pun dulu pernah rasa macam tu. Kita tidur tapi kita duk fikir macam-macam. Kita fikir kerja tak siap, kita nak siapkan kerja tu, kerja ni. Tu pun salah satu simptom kalau progesteron kita kurang. Maksudnya bila progesteron kurang, estrogen dominan lah. Estrogen akan jadi banyak lah berbanding dengan progesteron kan, secara relatif. So, kita panggil estrogen dominan. Bila kita dapat estrogen dominan ni, start lah tidur kita tak lelap, badan kita naik, berat badan kita naik. Okey. So, kesan yang kelima pula. Okey, tadi yang kelima, gangguan tidur. Lepas tu yang keenam, kita akan jadi letih. Kita akan jadi fatigue, lemah. Kita sebab kesan kita tak dapat tidur yang lena, deep sleep, esoknya kita akan letih, kan? So, dan ada juga bila estrogen dominan ni, kita akan dapat hair loss, rambut kita gugur, kalau kita tak cukup progesteron berbanding dengan estrogen, kita banyak estrogen, kita akan dapat hair loss, okey, rambut gugur, okey. Lepas tu ada yang mengadu sakit kepala, ialah bila dah tak cukup tidur kan, kita akan dapat sakit kepala. Lepas tu kesan yang selalu mungkin orang tak perasan, kita akan kurang libido kita. Libido ni maksudnya sexual drive kita akan kurang. Kita tak berapa nak dengan seks. Kita macam dah tak kisah kan, sexual drive kita akan berkurang. Tapi benda ni kadang-kadang orang tak perasan tau, sebab bila umur kita dah 45 above kan, kita dah start, hormon kita dah start jadi tak normal. Kita akan dapatlah simptom-simptom tu, tapi selalunya kita ingat mungkin sebab umur. Memang sebab umur, tapi sebab hormon kita, kita hormon kita tak seimbang. Kita dah start dapat estrogen dominan, progesteron kita kurang, Okey. Lepas tu kita boleh dapat juga dah semestinya bila benda-benda tu semua, kita akan dapat juga mood kita akan jadi down, kita jadi depression kan. Ada orang dia jadi anxiety pula. Tak semestinya depression, dia jadi anxiety. Dia akan kacau juga kita punya mood, Okey. Lepas tu kita dapat memori kita pun akan terganggu, okey. Kita akan senang lupa, okey. Kita senang lupa, kita selalunya senang lupalah memori pada memori kita.
Lepas tu yang ke-12 kita boleh dapat rasa sakit juga dekat breast kita. Dekat breast kita kadang-kadang kita rasa bengkak, rasa sakit. Itu pun antara tanda-tanda estrogen dominan. Okey. Dan kalau estrogen ni berlebihan, kita boleh juga dapat ketumbuhan pada buah dada kita. Tapi ketumbuhan ni tak semestinya kanser. Kadang-kadang just ketumbuhan biasa, macam kita panggil fibroadenoma. So bila kita rasa kita kena selalu buat self check up. Kita buat breast examination sendiri. Kita check, kita tengok ada tak ketul-ketulan. Kita kena check. Okey. Dan juga kita boleh dapat pada uterus kita, pada rahim kita, kita boleh dapat ketumbuhan juga yang selalunya bukan kanser seperti fibroid. Fibroid pun kita boleh dapat pada dinding rahim, pada dinding ataupun pada dalam lapisan dinding rahim, ataupun fibroid yang ke dalam. Dia ada banyak jenis fibroid lah, tapi semua kalau fibroid ni dia bukan kanser, tapi kita panggil growth jugalah ketumbuhan. Okey. So ada apa-apa nak tanya ke? Okey, itu sekarang saya cerita pasal apa kesan estrogen dominan pada lelaki. Hai Nuriza. Assalamualaikum. Okey. Hari ni saya cerita pasal estrogen dominan. Maksudnya estrogen lebih banyak berbanding dengan progesteron secara relatif. Okay? Sebab badan kita ni ada estrogen, ada progesteron. So estrogen pun ada fungsi dia yang baik. Tapi kalau dah tinggi berbanding dengan progesteron, dia akan bagi kesan yang tidak baik pada badan. So kalau pada lelaki, apa dapat pada lelaki kalau banyak estrogen? Sebab estrogen ni hormon perempuan kan? Siapa tahu apa dapat kalau lelaki banyak estrogen? Okey. So kalau lelaki banyak estrogen, first kan dia akan dapat gynecomastia. Gynecomastia ni maksudnya breast tissue dia akan start timbul, akan start membesar. Boleh dapat macam breast lah dekat dada, macam ada buah dada lah. Kalau dibiarkan nanti makin lama makin besar. Sebab tu kalau yang penting kalau kita check hormon ni, kita bukan kita saja check tau. Kalau boleh kita ajak juga suami kita pun check juga. Dia boleh dapat gynecomastia, iaitu breast jadi besar, ada tisu-tisu breast yang makin bertambah. Dan kedua boleh dapat apa dia kalau kedua? Hai Nurul Nuriza, Ziza Latif. Assalamualaikum. Terima kasih yang tengok saya punya video ni. Okey, yang bagi love, yang bagi like, terima kasih banyak. Okey. Tadi saya dah kata kesan estrogen dominan pada lelaki. First tadi saya kata gynecomastia, iaitu ada breast tissue. Okay. So yang kedua, ini yang paling mungkin orang lelaki takut lah. Mereka boleh dapat erectile dysfunction, iaitu dia tak boleh, dia ada masalah pada ereksi. Ereksi maksudnya bahagian kemaluan dia tak boleh tegang ataupun tak boleh tegang lama. Dan ini akan mengganggu pada pada hubungan suami isteri lah. So kalau kita ada suami ada masalah ni, kena check hormon. Sebab tu saya kata penting untuk cek hormon bukan saja pada wanita tapi juga pada lelaki. Sebab benda ni kadang kita ingat kenapa suami ada masalah, kita duk fikir benda-benda lain, tapi sebenarnya mungkin hormon dia tak balance. Okay. Hai Anim.
Assalamualaikum. Terima kasih join. Okey. So, hari ni saya cerita pasal estrogen dominant. Estrogen ni memang hormon perempuan. Memang kita nak sebab dia akan buat kita jadi sifat-sifat kewanitaan akan timbul. Tapi bila berlebihan dia akan datangkan keburukan juga. Maksudnya kesan yang tidak baik juga kalau terlampau banyak estrogen. Sebab tu kita panggil estrogen dominant. Maksudnya bila kita ukur secara relatif, estrogen dia lebih banyak banding dengan progesteron. Okay? So kalau banyak tu banyaklah kesan yang tidak baik juga. Walaupun estrogen bagi kesan yang baik pada badan kita, tapi ada juga kesan yang tak elok bila dia dominan sangat. So tadi saya dah sampai dekat Waalaikumsalam Rosita. Okey, saya cerita pasal estrogen dominan. Okey. So tadi saya dah sampai dekat apa kesan kalau estrogen dominan pada lelaki. Okey. So lelaki tadi first gynecomastia, breast dia jadi besar, dan kedua dia dah boleh dapat erectile dysfunction. Maksudnya masalah pada erection. Mungkin boleh erect tapi tak boleh lama. Okey. Mungkin tak cukup keras. Mungkin juga apa lagi kalau tak cukup lama tu yang kita panggil 2-3 minit aja kan, sebab dia tak boleh bertahan lama. Lepas tu itu antara masalah pada lelaki lah. Dan juga estrogen dia penting juga dalam menentukan sperm punya quality. So kalau terlampau banyak pun tak elok. Memang estrogen penting untuk sperm, tapi tak boleh jadi dominan sangat, tak boleh banyak sangat. Okay? So tadi saya dah cakap pasal first saya cerita pasal estrogen dominan pada wanita. Okay. Dan yang kedua tadi pada lelaki. Okay. So siapa yang masuk lambat mungkin boleh dengar balik. Yang pada wanita pun sangat penting. Kalau kita ada estrogen dominan, itu yang buat kita gemuk. Kita susah nak turun berat badan. Kita period kita terganggu kan. Tadi saya dah sebut semua ni. Period, tidur kita tak dapat deep sleep. Okey. Macam mana nak tahu estrogen kita lebih? Okey Anim. Kena cek darah. Pergi kat klinik, cek darah. So nanti bila kita cek hormon, dia akan dapat nilai estrogen berapa, nilai progesteron berapa. So dekat situ kita akan tengok sama ada estrogen kita duduk dekat nilai yang normal dan optimum ke tidak, dan juga progesteron pun kita tengok. So dari situ kita tahu yang ni estrogen dominan ke tak. Okey. So kena cek darah. Kalau kita tengok saja-saja kan, kita nampak orang tu gemuk ke apa ke, kita tak tahu juga. Tak semestinya estrogen dominan, tapi kita kena cek darah. Okey. Kalau lelaki estrogen dominan, dia kadang-kadang dia boleh dapatlah macam efek gemuk juga. Dia susah nak dapat badan yang fit. Kalau lelaki estrogen dominan, dia akan jadi gemuk juga. Dia akan jadi estrogen dominan ni dia akan jadi macam cepat sentap juga. Macam ada sifat-sifat perempuan jugalah, tapi taklah sampai au tu, tapi kita boleh nampak juga sifat keperempuanan tu kalau estrogen dominan. Okey. Kena cek darah. Assalamualaikum Wan Hartini. Terima kasih join. Okey. Okey. Ada servis darah ke? Ya, saya ada buat. Boleh cek darah. Okey. Okey, lelaki lembut. Mungkin juga, tapi kena cek. Kadang-kadang kita tak tahu dia lembut tu sebab apa, tapi yang selalunya
yang selalunya perasan, cepat sentap. Orang yang estrogen dominan ni dia ada sifat-sifat macam tu sikit. Hai Yan. Hari ni saya cerita pasal estrogen dominan Yan. Lelaki yang banyak estrogen. Mungkin estrogen dengan progesteron dia bila kita baca bacaan dia agak secara relatif estrogen dia berlebihan berbanding dengan progesteron, berbanding dengan dia punya testosteron, kena tengok semua tu. Tiga-tiga tu kita kena tengok. Nurhanani, yes, cepat merajuk. Cepat merajuk. Okey. Best tajuk ni. Ya, Yan. Kalau kita tak faham, kita ingat kenapalah kan orang lelaki ni macam ni kan. Kita punya badan pun penting. Kalau kita estrogen dominan, macam saya cakap tadilah, gemuk semua tu lah. Tak dapat deep sleep. Kita kena check baru kita tahu. Yes, sensitif terlebih. Okey, ala-ala nak lembut tapi tak lembut dari segi fizikal, tetapi sikap ala-ala wanita, cepat merajuk, mudah sentap. Yes, betul lah Nim. Dia ada sifat-sifat tu lah. That's why kadang-kadang ada orang dia buat joke lah kalau macam lelaki ni cepat merajuk ke apa kan. Alamak, estrogen dominan lah. Diorang sebut macam tu kan. Waalaikumsalam Anim. Okey. So nanti kena check. Kalau kita check, so far saya dapat patient banyak yang check darah sendiri sebab bila kita dah umur 40, kita tahu kita punya hormon dah tak stabil kan, kita check. Tapi kalau boleh ajak suami juga check. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, dia akan efek lah pada dia punya. Kalau yang ketara, dia akan breast tu nampak lah, breast tu start naik pada lelaki, tapi kadang-kadang ada masalah pada seksual, dia tak boleh erection lama. Kadang tu kalau yang tak dapat anak pun kena check juga. Okey. So masalah lain kalau estrogen dominan ni dia boleh bawa kepada masalah lain juga. Macam kalau terlampau tak apa orang kata tak normal, dia boleh bawa pada masalah seperti jantung, masalah blood clot, darah beku, dan juga masalah-masalah lain macam breast cancer ataupun ovari kan. Kita kena check juga. Okey Anim, betul. Kalau tak boleh ereksi lama, okey. Kalau kita nak shortcut, kita boleh buat Fana. Fana memang boleh membantu sebab dia essential oil. Ni geng-geng Fana ni diorang tahulah. Diorang dah guna essential oil Fana, memang sangat cepat. Saya pun ada pengalaman guna Fana, memang sangat membantu. Okey. Memang boleh buat kita orgasm cepat dan juga pada suami pun boleh cepat. Memang sangat membantu. Saya pun suka Fana. Okey. So masalah lain kan, macam tadilah, cepat merajuk. So depression, diorang ada buat kajian, dia nampak orang lelaki yang ada estrogen dominan biasanya berkait dengan depression juga. Okey, diorang boleh dapat depression. Okey, samalah dengan kita. Kita perempuan pun boleh dapat depression, boleh dapat mood swing, boleh dapat anxiety. Okey. So saya rasa itu saja sharing saya hari ini. InsyaAllah nanti saya akan sambung lagi, besok ke lusa ke saya akan sambung lagi tentang masalah hormon ni. Benda ni sangat penting. So sebab tu saya terpanggil untuk share. So itu saja. Terima kasih pada yang join. Pada siapa-siapa yang nak guna Fana, memang boleh guna Fana. Okay? Fana memang membantu. Tapi saya sarankan cek darah untuk kita tahu lebih
betul ke estrogen dominan kan? Okey. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih yang bagi like. Terima kasih yang bagi love. Terima kasih yang join. Okey. Bye. Kalau kita jumpa doktor biasa, klinik rasanya mereka tak boleh buat hormon test kot, no. Dia kena doktor yang belajar pasal hormon lah. Kalau doktor biasa pun kalau dia ada belajar pasal hormon, insya-Allah boleh. Okey. Kena yang faham, sebab kalau kita cek darah, kita boleh cek dengan semua, tapi nak interpret darah tu, nak tahu betul ke benda ni dominan, betul ke benda ni kurang, itu yang penting. Cek darah semua boleh buat, tapi nak interpret tu, kita nak tahu betul ke, normal ke, tak ke, itu yang penting. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.